Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Seperti biasa ya, sebenarnya live malam ni adalah satu live eksklusif yang saya awalkan ke pukul 10 disebabkan live ini amat penting dan mungkin panjang ya, mungkin melangkaui 30 minit. Di dalam live hari ini, saya akan menjawab banyak persoalan yang ditimbulkan di umum yang menjadi tajuk spin, perkara yang dispin oleh pihak blok kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu di dalam pembangkang, iaitu pihak-pihak yang bersangkut paut dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi persoalan-persoalan ni bersangkut paut dengan pilihan raya umum ke-15, bersangkut paut dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersangkut paut dengan Parti Pejuang Tanah Air, dan juga bersangkut paut dengan kerajaan perpaduan yang sebenarnya ditentang oleh UMNO dan PPBM dan juga Anwar atas sebab-sebab yang saya akan jelaskan secara terperinci hari ini. Okey. Di dalam live hari ini saya akan membuat pemerincian mengapa pilihan raya umum ke-15 yang berdasarkan jangkaan tim A UMNO yang diterajui oleh Najib dan Zahid dijangkakan berlaku sama ada Januari atau Februari 2021. Okey, dan di dalam pilihan raya itu saya akan jelaskan dengan very detail, spesifik, terperinci bagaimana, mengapa Parti Pejuang Tanah Air dan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara efektifnya akan menjadi kuasa ketiga. Apabila anda dah selesai mendengar live ini, yang saya minta bantuan anda semua, jasa baik anda semua untuk tularkan, terus share ramai-ramai, anda akan yakin dengan saya. Ya, ini bukan sekadar retorik dan saya akan jelaskan dengan terperinci. Dan di hujung live ini, saya akan membuat satu pendedahan berhubung juga dengan kerjasama sulit melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Midi dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada sangkut pautnya dengan Belanjawan 2021 dan ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka rancang untuk lakukan dalam 3-4 hari ini. Dan sekiranya ada MP-MP dari DAP dan PKR yang dengar baik-baik. Baik, saya mulakan. So, untuk siaran eksklusif ini, saya sebenarnya dah kumpulkan banyak soalan yang telah dikemukakan kepada saya dalam tempoh sebulan lepas ni. Sebelum saya lupa, kalau ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, saya refresh, saya akan ulang siaran. Baik. Ada banyak persoalan yang ditimbulkan. Persoalannya, contohnya yang pertama, yang saya rasa menjadi tajuk spin kerajaan dan juga geng Anwar, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad ingin kerajaan perpaduan. Tetapi pada masa yang sama, Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba mewujudkan Parti Pejuang Tanah Air. Kerajaan perpaduan Tun Dr. Mahathir Mohamad, menurut apa yang diceritakan, lari dari sistem kepartian. Tetapi pada masa yang sama diwujudkan Parti Pejuang. Jadi, apakah logiknya? Mengapa perlu Parti Pejuang? Ini saya akan jelaskan. Itu persoalan pertama, dan soalan itu dikemukakan oleh ramai pihak. Mereka yakin dengan Pejuang, mereka yakin dengan Tun, tetapi apapun mereka meminta jasa baik saya untuk menjelaskan perkara ini sejelas-jelas mungkin agar perkara ini tidak menjadi spin lagi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So hari ini saya akan jelaskan. Kemudian ditanya kepada saya, ramai bertanya kepada saya bagaimana saya boleh sentiasa menggelar blok bebas sebagai blok bebas ketiga. Mengapa saya berpendapat bahawa Pejuang dan Tun adalah kuasa ketiga. Ini saya akan jelaskan sejelas-jelas mungkin. Okey. Akhir sekali ditanya kepada saya baru-baru ini, memang semua orang setuju Anwar, Najib dan Zahid
tidak dapat dipertikaikan lagi sedang bekerjasama. Tetapi mengapakah Anwar, sebab sebenar Anwar telah orang kata telah menganiayai atau mengkhianati Tun dan pembangkang ketika undi belanjawan berlaku. Ini juga saya akan jelaskan satu perkara yang saya belum pernah jelaskan. Dan soalan terakhir, saya mulakan dengan soalan terakhir, iaitu ada ramai bertanya saya, Regi Jesse Rita Odin, apakah aspirasi anda untuk PRU 15, khusus kepada saya. Saya mulakan. Perjuangan saya ni, kalau anda sangka bahawa saya lakukan semua ni kerana saya inginkan jawatan, kalau anda sangkakan bahawa di dalam PRU 15 objektif saya adalah untuk menjadi ahli parlimen atau bertanding di pilihan raya, kalau anda sangkakan itulah motivasi saya untuk membuat semua ini, anda silap. Anda silap. Bagi saya ini adalah kerja amal. Very simple. Okay? Dan saya tidak perlu buktikan kepada sesiapa. Saya tidak perlu cuba meyakinkan sesiapa. Ini antara saya dengan Allah. Okay? Apa yang akan berlaku di masa depan saya tak tahu. Tetapi itu bukannya motivasi saya. Ya? So ini ramai yang tanya. Dah berbulan-bulan, dah sampai beratus-ratus soalan yang sama. Okay? Penyokong saya lah. Okay, baik. Sebab semakin kita menghampiri ke penghujung zaman, apabila kita nampak orang yang berjubah putih, itulah yang kita akan gelar sebagai orang yang pelik. Tapi kalau kita nampak orang yang perempuan contohnya yang berseluar amat pendek, yang tidak senonoh, itu kita akan anggap sebagai perkara biasa. Ini memang telah ini memanglah perjalanan zaman seperti mana yang difahami oleh saya dalam Islam. Okey, so ini bukan perkara pelik. Maka orang tidak akan percaya adanya such a thing as orang yang sanggup berjuang meninggalkan segala-galanya untuk demi patriotism, demi nationalism. Orang tak percaya akan wujud orang yang benar-benar berjuang untuk perkara itu, untuk kebenaran. Mereka selalu akan cuba negatifkan perjuangan saya. Okey, so itu saya dah jawab. So saya nak push away that from the discussion. Okey, kita start dengan konsep kuasa ketiga. Ya, saya pilih nak mulakan dengan konsep kuasa ketiga, kemudian saya akan menjurus kepada mengapa ditubuhkan Parti Pejuang Tanah Air, kemudian saya akan menjurus kepada mengapa Parti Pejuang Tanah Air dan Tun akan menjadi kuasa ketiga di PRU 15, kemudian saya akan menjurus kepada satu pendedahan melibatkan Najib, Zahid dan Anwar, dan mengapa saya jangkakan PRU akan diadakan Januari atau Februari. Jadi bersama saya sehingga ke akhir siaran ini. Baik. Pertama, saya ingin menyentuh sedikit sejarah. Okey? Tahu tak saudara-saudari, konsep Parti Keadilan ni dicuri oleh Anwar Ibrahim. Okey? Dan pernah wujud satu kuasa ketiga di mana apa yang berlaku walaupun tak sama, seakan-akan sama dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Tak 100% sama, tetapi ada mirip dia. Kesemuanya bermula pada tahun 1959. Pada ketika itu Presiden MCA adalah Lim Chong You. Lim Chong You ni dia ada masalah dengan Tengku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Perselisihan faham antara Lim Chong You dengan Tengku Abdul Rahman adalah berhubung dengan agihan kerusi MCA. Kerana Lim Chong You berpendapat bahawa MCA telah memberi sumbangan yang besar kepada proses kemerdekaan, proses tertentu yang menjurus kepada wujudnya Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya lah. Jadi pada pilihan raya umum tahun 1959, Lim Chong You ada perselisihan faham dengan Tengku Abdul Rahman sebab Tengku Abdul Rahman tidak ingin berganjak dari pendirian dia berhubung berapa banyak kerusi yang perlu diberikan kepada MCA. Jadi pada masa itu MCA, pemimpin-pemimpin MCA ini dia lebih kepada dia berpecah kepada dua. Ada puak yang memang bersama dengan Tengku Abdul Rahman atas sebab-sebab tertentu yang saya tidak ingin masukkan sebab topik hari ini bukannya MCA. Tetapi ada puak yang bersama Lim Chong You. Apapun, Lim Chong You telah disela oleh ramai orang Melayu yang dapat tahu bahawa MCA ni sebenarnya dah besar kepala dan dah minta banyak kerusi.
Tetapi pada masa itu memang ramai juga orang Cina, dan peratus orang Cina ada yang jangkakan bahawa sebenarnya pada ketika itu peratusan orang Melayu dan Bumiputera Muslim ni mungkin 50% atau kurang dari 50%. Atau 50%, I can't remember the figure, tetapi jauh lebih kurang daripada yang ada sekarang. Jadi non-Muslim tu ramai. Okay, bangsa-bangsa lain selain daripada Melayu tu, kira rasio dia ataupun peratus dia tu tinggi. Jadi Lim Chong Yu minta kerusi ni, dia tak puas hati dengan Tunku Abdul Rahman, jadi dia keluar MCA. Dia keluar MCA pada tahun 1959 dan dia tubuhkan satu parti yang dinamakan United Democratic Party pada tahun 1962. Okey, jadi dia tubuhkan parti baru. Jadi MCA ni orang lain dah ambil alih lah tampuk kepimpinan MCA dan mereka tunduk kepada Tunku Abdul Rahman. Kerana majoriti dalam MCA itu dia dah masuk satu budaya baru di mana mereka akan turut apa yang diberitahu oleh UMNO kepada mereka atas dasar kepentingan, sebab apabila mereka tunduk kepada UMNO, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diperolehi oleh MCA. Okey, jadi Lim Chong Yu keluar dan dia tubuhkan United Democratic Party pada tahun 1962. Kemudian saudara-saudari, pada tahun 1968, Lim Chong Yu dan beberapa individu yang terlibat dengan United Democratic Party itu, mereka bubarkan parti mereka dan mereka bersama-sama dengan Syed Hussein Alatas, Dr. Tan Chee Koon, Lim Chong Yu sendiri dan 2-3 individu yang lain, 6 orang lah jumlahnya, menubuhkan Parti Gerakan Rakyat Malaysia atau Gerakan. Okey, jadi parti Gerakan ni ditubuhkan pada tahun 1968 oleh individu-individu yang utama adalah Lim Chong Yu dan Syed Hussein Alatas. Okey, saya cerita sedikit berkenaan dengan Syed Hussein Alatas ya. Syed Hussein Alatas adalah seorang terkenal jugalah daripada segi akademia dia, dan disanjung jugalah. He is one of those people those days they used to refer as the brown Malay. Okey, masa zaman pemerintahan British. Jadi mereka ni berpandangan jauh. Okey. Jadi Syed Hussein Alatas ni dia ada seorang adik atau abang, saya lupa, Syed Naqib Alatas. Syed Naqib Alatas pernah terlibat dalam satu perdebatan yang amat hangat dengan Lim Kit Siang di umum pada tahun 1968 atau 1968 tak silap saya. Dan perdebatan itu berhubung dengan penggunaan eksklusif bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan di dalam literature. Jadi perdebatan itu menimbulkan ketegangan. Untuk tujuan live ni saya tidak akan memihak kepada sesiapa lah. Saya cuma kata menimbulkan ketegangan. Okay. Dan pada ketika itu gerakan baru ditubuhkan pada tahun 1968 oleh Syed Hussein, iaitu abang kepada Syed Naqib, dan gerakan tidak mempunyai banyak dana walaupun ada nama-nama besar seperti Lim Chong Yu, bekas Presiden MCA, Dr. Tan Chee Koon, tapi pendanaan dia tak besar sebab gerakan ni dia tak jangka sebab DAP dah wujud lebih lama. Jadi gerakan ni tak jangka dia akan meletup begitu cepat. Dia tak jangka. Jadi dia ingat dia nak bertanding di Pulau Pinang, tetapi dia mungkin rasa dia akan dapat 4 ke 5 kerusi ke atau mungkin kurang ke. Jadi gerakan tidak berpandangan jauh pada ketika itu. Lagipun walaupun presiden gerakan pada awalnya adalah Syed Hussein Alatas, tetapi dia adalah pro tem presiden. De facto presiden atau presiden efektif ialah Dr. Lim Chong Yu yang merupakan bekas presiden MCA. Dan Lim Chong Yu ini, masyarakat Melayu tahu bahawa gerakan ini diterajui oleh seorang presiden MCA, bekas presiden MCA, yang mereka cukup meluat sebab pada ketika itu mereka dah meluat dengan cara Lim Chong Yu menekan Tunku Abdul Rahman untuk kerusi di pilihan raya umum tahun 1959. Jadi bukan semualah, tapi ada Melayu yang meluat. Tetapi apabila ditubuhkan parti baru ni, entah macam mana tiba-tiba perasaan orang Melayu ni terhadap Lim Chong Yu ni sebelum pilihan raya tahun 1969. Okey, sebelum pilihan raya tahun 1969, apabila parlimen dah dibubarkan, tiba-tiba nama Lim Chong Yu ni dilonjakkan dan fokus gerakan adalah Pulau Pinang dan nama Lim Chong Yu dilonjakkan, seolah-olah semua dah lupa apa yang berlaku. Kemudian gerakan dalam pilihan raya tersebut memenangi 16 daripada 24 kerusi di Pulau Pinang.
pada ketika itu gerakan memang parti pembangkang, dan PAS juga pembangkang pada ketika itu. PAS rampas Kelantan. Jadi di Malaysia, gerakan satu parti baru yang tak silap saya setahun ke tak sampai setahun, yang tak guna pendanaan yang banyak, tiba-tiba merampas Pulau Pinang dan PAS merampas Kelantan. Itu menimbulkan satu suasana huru-hara, sebab ataupun lebih selamat lagi, rasa tidak puas hati, rasa terkejut golongan bangsawan, golongan Melayu Islam dan sebagainya, sebab tidak pernah terjadi di dalam sejarah tanah air yang baru merdeka, di mana baru saja British keluar tetapi gerakan satu parti yang pro-Chinese dah pegang Pulau Pinang, diterajui oleh Presiden MCA yang pernah bertelagah dengan Tengku Abdul Rahman berhubung kerusi di peringkat persekutuan, tiba-tiba boleh rampas satu negeri. Okey, so perkara itu menjadi satu isu sensitif bagi orang Melayu. Jap Okey. Right. So itu yang berlaku. Mengapa tahu tak saudara mengapa ia berlaku? Sebenarnya pada ketika itu rakyat Malaysia ataupun rakyat Malaya pada ketika itu adalah risk taker. Selepas pada ketika British masih memerintah, ada juga ramai Melayu, memang ada banyak golongan nasionalis, golongan pejuang, tetapi ada juga golongan Melayu yang tidak cukup kurang bilangannya, yang takut apabila merdeka, adakah kerajaan Melayu boleh mentadbir dengan berkesan. Ketakutan tu ada. Tetapi selepas itu, apabila British dah keluar dan kerajaan Melayu mengambil alih dan bekerjasama dengan MCA, MIC dan sebagainya, mereka melihat sebenarnya tak jauh beza, kita pun boleh survive, kita pun boleh mentadbir dengan sendiri. Jadi mereka menjadi risk taker. Selepas menjadi risk taker, golongan itu yang majoritinya tak wujud hari ini sebab sama ada dah terlalu tua ataupun dah meninggal dunia. Golongan itu sebenarnya bila sampai tahun 1969, apabila mereka nampak satu parti yang pernah diterajui oleh seorang bekas Presiden Parti Perikatan yang kemudiannya digelar sebagai Barisan Nasional lah, apabila mereka lihat seorang pemimpin yang pernah menerajui satu parti iaitu MCA dari parti kerajaan, dia melompat ke satu parti baru, ya, mereka mengambil risiko dan mengundi untuk parti tersebut. Sebab pada ketika itu ada banyak juga rasa yang tidak setuju dengan beberapa perkara berhubung dengan Tengku Abdul Rahman di kalangan orang Cina dan sebilangan tertentu orang Melayu. Okey. So Pulau Pinang pada masa itu memang ramai Melayu juga. Jadi mereka mengundi untuk parti yang sebenarnya mereka pada satu ketika dulu mereka membenci Presiden MCA ini sebab cakap bukan-bukan, minta kerusi lebih, tapi akhirnya mereka mengundi. Mengapa mereka mengundi? Sebab bila sampai pilihan raya, mereka apabila nak mengundi, mereka mencari kuasa ketiga. Dan pada ketika itu mereka tidak kisah siapa ada di sana asalkan ianya alternatif. Sebab mereka dah menjadi risk taker dan mereka berani untuk mencari alternatif kerana tidak puas hati dengan kerajaan baru, iaitu kerajaan Tunku Abdul Rahman atau kerajaan pimpinan Tunku Abdul Rahman. Jadi itulah yang berlaku di Pulau Pinang. Memang ada peralihan undi Melayu Islam walaupun sedikit, sama juga seperti mana yang berlaku di GE14 atau PRU14, walaupun sedikit tetapi ia membawa perubahan besar. Dan pada ketika itu di dalam gerakan timbul satu kesedaran. Ada pemimpin-pemimpin gerakan berfikir kalau mereka tahu perkara ini akan terjadi, mereka akan cuba bertanding di banyak kerusi di seluruh negara. Mereka sebenarnya tak jangka benda ni berlaku. Dan perkara ni sebenarnya saya telah bincangkan dengan beberapa pemimpin gerakan di Pulau Pinang selepas Pilihan Raya Umum ke-14, di mana saya ketengahkan konsep ini. Dan pemimpin-pemimpin itu terkejut, walaupun mereka bukan pemimpin utama lah, tapi pemimpin second layer di gerakan, mereka terkejut. Kami jumpa di Old Town Pulau Pinang di Bayan Baru. Jadi mereka terkejut. Mereka kata mereka cuba berdebat dengan saya, tapi akhirnya dalam perbincangan kita mereka bersetuju bahawa the first third force in this country was gerakan. Okay? Dan kemudian
Ini saudara-saudara akan mendapati menarik ya. Okey, dengar ya. Kemudian gerakan pada masa itu Tun Abdul Razak yang bijaksana, iaitu ayah anda, Datuk Seri Najib Tun Razak ya, Allahyarham Tun Abdul Razak. Dia bijaksana. Dia tahu untuk dapat balik Pulau Pinang tak perlu atau tak harus bergaduh dengan gerakan. Jadi dia mulakan perbincangan dengan Lim Chong Yu, dan seterusnya gerakan memasuki Parti Perikatan yang kemudiannya dinamakan Barisan Nasional. Okey. Tapi dalam pada gerakan berbincang atau Lim Chong Yu berbincang dengan Tun Razak tu, Syed Hussein, Dr. Tan Chee Koon ni semuanya tak puas hati. Mereka merasakan bahawa gerakan tidak seharusnya berbincang dengan parti musuh sebab mereka tak suka UMNO. Sebab di dalam UMNO ni dia suka berlagak seperti Big Brother. Okey, dia berlagak seperti Big Brother bukan hanya terhadap MCA, bukan hanya terhadap MIC, siapa-siapa sahaja. UMNO ni dia fikir dia ni parti golongan malaikat. Okey, jadi mereka tak setuju. Okey, tahu tak apa terjadi? Syed Hussein Alatas dan Dr. Tan Chee Koon, Veerapan dan sebagainya, mereka keluar. Tahu tak nama parti yang mereka tubuhkan? Parti baru ya, mereka keluar dari gerakan. Tahu tak parti yang mereka tubuhkan? Saudara-saudari, nama parti yang mereka tubuhkan bersedia ialah Parti Keadilan Masyarakat Melayu. Saya ulang, Syed Hussein tidak puas hati apabila Lim Chong Yu memulakan perbincangan dengan UMNO untuk gerakan masuk ke dalam Perikatan Nasional, Parti Perikatan atau Barisan Nasional. Kemudiannya dikelar Barisan Nasional. Dia tidak puas hati. Jadi dia keluar dan bersama-sama dengan Tan Chee Koon dan Veerapan dan sebagainya, dia keluar, dan kemudian Syed Hussein membuat satu parti baru, dan parti itu dikenali sebagai Parti Keadilan Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Nampak? Kuasa ketiga pertama adalah Parti Gerakan, dan Parti Keadilan pertama yang telah ditubuhkan adalah seorang negarawan bekas pemimpin gerakan, iaitu yang terkenal, iaitu Syed Hussein Alatas, dan dia keluar, dia tubuhkan Parti Keadilan Masyarakat Malaysia atau dikenali sebagai Perkemas. Nah, Perkemas ni tak tahan lama, tetapi konsepnya sama. Konsepnya, Syed Hussein ni tak berpuas hati dengan pemimpin parti yang pernah dia bersama, tetapi sebab Syed Hussein tu adalah dia rasakan UMNO ni dah tidak boleh diselamatkan. Okey, dan oleh kerana UMNO ni tidak boleh diselamatkan, maka kita tak setuju. Kita tak setuju bahawa gerakan berbincang dengan UMNO. Jadi kita nak keluar dan kita tubuhkan Parti Keadilan. Jadi pokoknya walaupun dia tak 100% sama dengan sejarah penubuhan keadilan, Parti Keadilan Malaysia, tetapi pokoknya bila ada perselisihan dengan UMNO, walaupun bukan secara direct, secara tidak direct, tidak puas hati dengan UMNO, difikirkannya tubuhkan keadilan. Walaupun Parti Keadilan Masyarakat Malaysia dikenali sebagai Perkemas, tapi pada ketika itu ramai dengan singkatnya juga merujuk kepadanya sebagai keadilan. Kerana mereka nak menuntut keadilan, bukannya dari gerakan. Mereka nak menuntut keadilan mereka sebab mereka rasa UMNO tidak adil. Itulah sejarah kewujudan Parti Keadilan pertama. Jadi Anwar Ibrahim adalah pak turut dan copycat. Reformasi dia curi dari Indonesia, kerana pada ketika dia ada masalah dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1998, pada ketika itu berlaku gerakan reformasi di Indonesia, dan berlaku segala apa yang anda lihat masa reformasi dulu semuanya dicuri bulat-bulat dari Indonesia. Kemudian nama Parti Keadilan, iaitu kita nak menuntut keadilan daripada UMNO, dicuri daripada Syed Hussein Alatas yang menubuhkan Parti Keadilan Masyarakat Malaysia. Dan kuasa ketiga pertama adalah Parti Gerakan, satu parti pro-Chinese. Dan pada masa kuasa ketiga itu diterima, sehingga pilihan raya
Ramai orang Melayu tidak suka dengan Lim Chong Yu, tetapi pada masa kempen pilihan raya bermula, tanpa dijangka, bila Lim Chong Yu dah umumkan, walaupun pada ketika itu pro tem presiden adalah Syed Hussein, tetapi pada ketika kempen diumumkan bahawa Lim Chong Yu lambat laun akan ambil alih parti itu dan menjadi presiden parti itu, tiba-tiba rasa kebencian tu dah hilang. Orang cuma nak alternatif, dan pergerakan tanpa pendanaan yang banyak menang di Pulau Pinang 16 daripada 24 kerusi. Jadi saudara-saudari, perkara ni bukan baru. Perkara ni berlaku pada ketika itu di serata dunia. Okey, saya tak nak cerita di negara lain. Dan kini sekarang kita beralih ke kini. Kini sedang berlaku di serata dunia sekali lagi, di mana orang tak kisah mereka suka tak suka seorang pemimpin yang dahulunya berada dalam kerajaan, tetapi apabila pemimpin tu keluar dan menjarakkan diri dia daripada semua, dan apabila orang dah yakin bahawa dia dah jarakkan diri dia daripada semua dan dia tubuhkan parti baru, bila masa berkempen, mereka yakin bahawa masa berkempen itulah parti baru, dan sekiranya orang sanggup mengambil risiko, maka parti itu akan dijulang. Dan perkara ni dah dilihat di seluruh dunia berulang kali. Okey, baik. Oleh kerana sekarang saya akan masuk episod 2, iaitu mengapa saya kata Mahathir dan Parti Pejuang Tanah Air adalah kuasa ketiga. Dahulunya pada masa Tun Dr. Mahathir Mohamad berada di dalam Pakatan Harapan dan bertindak sebagai Perdana Menteri, salah satu keluhan Melayu Islam yang dimainkan sebenarnya oleh UMNO ialah Mahathir bersekongkol dengan DAP. Sebenarnya saya tak kata DAP tak pernah melakukan kesilapan. Saya sendiri pernah banyak mengajukan perkara-perkara yang saya tak setuju. Saya tak suka mana-mana pemimpin menggunakan menggunakan agama, menghina Islam ataupun menggunakan agama sebagai pelantar dia untuk mengutarakan satu-satu masalah. Kalau ada masalah, utarakan masalah tu, tak payah guna agama, tak payah nak porak-perandakan masyarakat Melayu Islam. Tapi UMNO ni kalau masalah dia kecil sini, dia akan jadikannya satu gunung. Now, saya pernah bermesyuarat dengan satu kumpulan yang saya tahu bila diwujudkan satu plan, rancangan untuk memulakan satu kempen menentang DAP. Use DAP as the bogeyman. Dan orang-orang ni, saya tak nak kata mereka orang Najib, tetapi mereka ni pro Najib. Dan diberi arahan kepada semua kumpulan, serang DAP. Walaupun pada ketika tu DAP belum melakukan apa-apa lagi. Serang DAP. Yang itu saya kurang setuju. Tetapi apa pun saya beritahu bahawa saya tidak suka kalau DAP menggunakan isu Islam. Kalau you have a problem dengan apa-apa, raise the problem, but do not use religion. Jadi kalau saya nampak contohnya Lim Guan Eng pergi ke Johor dan dia gunakan isu Islam dan sebagainya, sama ada hujah dia betul ke salah ke, itu saya tak kisah. Tapi we want to move forward, so don't use that. Sebab kalau asyik-asyik pemimpin menggunakan isu agama, maka isu ni tak akan berakhir. Jadi saya menentang, sebab saya pantang kalau agama saya dihina, nabi-nabi saya dihina dan sebagainya. Tetapi lambat laun saya mula memerhatikan bahawa sebenarnya agenda ni adalah untuk memburukkan DAP ke tahap lampau dan kemudian mengaitkan DAP dengan Tun, kononnya dengan berita palsu bahawa DAP mengawal Tun. Okey, pada masa tu saya dah lama penyokong Tun sebenarnya, cuma saya tak declare. Saya dah penyokong Tun semenjak penghujung 2018 bila saya jarakkan diri daripada Najib. Itu cerita lain. Tetapi saya dah nampak dah, dan saya tahu bisikan-bisikan oleh Laskar Cyber Najib kepada kumpulan-kumpulan bahawa matlamat semua ni adalah Najib akan kerjasama dengan Anwar dari dulu. So ejen-ejen Anwar banyak dalam MKT UMNO, banyak dalam tim A UMNO, dan kepala dia salah seorang yang memang nak kerjasama dengan Anwar adalah Najib. Okey,
Tapi apa pun, benda ni saya dah tahu. Okey, so lepas satu ni saya draw the line. I said this is not listening. Ini dah bodoh. Okey, lepas Pakatan Harapan tumbang, tiba-tiba kita boleh lihat rupa sebenar PAS, rupa sebenar UMNO. Semua isu yang dimainkan rupa-rupanya penipuan. Okey, semua dah didiamkan. Malah Perikatan Nasional sendiri bermuzakarah dengan Dong Zong yang didakwanya resis lampau untuk menambah baik pulih sekolah-sekolah Cina dan menambah sekolah Cina dan sebagainya. So, everything yang mereka kata itu adalah pembohongan. Yang resis bagi saya adalah UMNO. Yang resis bagi saya adalah PAS, pakar petik dalil. Dan ada pula yang putar belik agama dalam isu burung hudhud. Okey. So itu sedikit sebanyak tentang cerita saya. Tetapi apa pun, Mahathir ada banyak masalah untuk laksanakan tugas dia, tugas pentadbiran dia. Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang sendiri telah mengaku dia adalah pemimpin Islam yang terulung. Okey? Bukan saya yang kata, idola anda yang kata. Okey? Dia terkenal di serata dunia sebagai salah seorang pemimpin Islam yang terulung. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memperlihara maruah Melayu Islam, ummah di pentas dunia yang tidak gentar dengan kuasa-kuasa barat, Israel dan sebagainya. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang timbulkan pentas maruah Melayu untuk penyatuan ummah dalam erti kata yang sebenar. Kerana penyatuan ummah dalam erti kata sebenar bukan hanya menjurus kepada PAS, UMNO dan atau ada syarat mereka yang sehaluan dengan kita seperti yang Anwar Musa kata. Itu bukan penyatuan ummah, itu penyatuan parti politik berkepentingan. Tetapi apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menimbulkan pentas maruah Melayu, ada tak dilarang siapa-siapa datang? Tidak. Ramai, banyak perkumpulan yang bertunjangkan kepimpinan Islam hadir di pentas itu dan diberi kebebasan untuk bercakap apa sahaja. PAS datang, dia bebas cakap apa sahaja. PAS datang, UMNO datang, Amanah datang, PKR datang, banyak perkumpulan Melayu Islam yang lain datang. Mahathir tak halang. Dia tak kira ideologi awak sehaluan dengan saya ke tidak. Kalau kau adalah satu parti atau satu perkumpulan yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam atau kepimpinan Islam, maka anda berhak berada di atas pentas saya kerana dalam erti kata sebenar itulah bermaknanya muzakarah. Kalau pentas muzakarah saya ada pagar dan di luar pagar tu ditulis anda boleh masuk sekiranya itu dah terpesong daripada ajaran Islam. Itu yang Hadi kena faham. Itu yang Zahid Najib kena faham. Itu yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kena faham. Okey? So, dia memang Tun Dr. Mahathir Mohamad memang berpandukan kepada perjuangan Islam. Dan di dalam Islam, perjuangan kebenaranlah pihak atau orang yang memperjuangkan kebenaranlah yang akan paling banyak melalui dugaan, akan paling banyak melalui liku-liku. Kerana perjuangan kebenaran adalah perjuangan yang paling sukar dihadapi. Tetapi saya dah terpesong sedikit sebab topik saya hari ini adalah kuasa ketiga. Jadi disebabkan spin oleh UMNO dan sebagainya, sebab ini adalah program terancang untuk serang DAP dan kaitkan DAP dengan Mahathir. Kalau kawan puasan, mereka tak kaitkan DAP dengan Anwar. Walhal Mahathir hanya bersama dengan DAP dari tahun 2016. Anwar bersama dengan DAP dari tahun 1998. Jadi tak masuk akal. Korang dah termakan propaganda dan duduk dalam kepompong propaganda. Tanya diri anda, Laskar Cyber Najib ni mengapa tak sentuh Anwar? Walhal kalau korang selar Mahathir dikawal oleh DAP, bayangkan ada di kalangan yang selar Mahathir tu sokong Anwar. Walhal Anwar ni dengan Kit Siang dengan Lim Guat ni bagaikan adik-beradik. Mahathir ni sekurang-kurangnya dia tak setuju, dia kata tak setuju. Bila Dong Zong menipu kononnya penggunaan Jawi akan mengislamkan pendidikan, yang bersuara siapa? Mahathir. Yang sokong siapa? DAP dengan Anwar. Itulah tahap penipuan terhadap anda semua, saudara-saudari. Bila ditipu, anda kurang berfikir. Sebab propaganda dia hebat.
Jadi anda tidak ada masa untuk berfikir. Jadi anda fokus kat Mahathir, kau lupa Anwar. Cuba tanya mengapa Laskar Cyber tu tidak menonjolkan Anwar ni dia beradik dengan DAP. Bagaimana Najib dengan Zahid boleh kerjasama dengan Anwar, boleh zahirkan sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim dalam satu surat rahsia. Okey, so ini propaganda mereka. Jadi mereka cuba timbulkan kebencian terhadap Tun, dan perkara ni pernah diberitahu kepada saya dalam perancangan mereka. Okey, baik. Jadi kalau kita pandu kepada apa yang berlaku di gerakan, seandainya sekarang Tun yang dah dikhianati di parlimen oleh Anwar mewujudkan satu pagar di sekeliling parti Pejuang Tanah Air, dan dia kata sekarang kita dengan kita, no such thing as DAP, no such thing as PKR. Lepas pilihan raya baru kita bincang, sekarang pejuang dengan pejuang. Mahathir automatically jadi kuasa ketiga. Dan pada masa kempen, orang dah tak pandang dah. Orang dah tak pandang dah apa yang mereka fikirkan berkenaan dengan Mahathir. Yang mereka tahu, Pakatan Harapan dulu banyak cerita, mereka ni, mereka itu, aibkan Melayu Islam. Tapi bila Perikatan take over, lagilah dalam hanya tempoh 7-8 bulan saja dah nampak dah tanduk-tanduk, taring-taring mereka sungguh meluat rakyat dengan mereka akan tercari-cari kuasa ketiga. Biar ada pejuang yang dah didaftarkan, biar pejuang belum didaftarkan, mereka hanya membawa aura pejuang tetapi bertanding sebagai bebas, pejuang akan jadi kuasa ketiga. Sama ada saudara-saudari nak percaya ke tidak, itu terpulanglah. Dan calon-calonnya kalau bertanding di semua kerusi Barisan Nasional dan semua kerusi PPBM, busuk-busuklah saya jangkakan lebih 30 kerusi akan didapati oleh pejuang. Kalau kerja keras lebih 40. Okey, tapi busuk-busuk 30 tu ada dalam tangan. Bermakna lepas PRU 15, sebab PRU 15 ni percayalah tidak ada parti, tidak ada gabungan yang akan menang pilihan raya. Maka selepas pilihan raya akan berlaku percaturan. Okey, dan kingmaker akan menjadi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Barisan Nasional prestasi dia akan menjunam lagi. PPBM yang menyuarakan, menzahirkan keyakinan bahawa mereka akan mendapat kerusi yang lebih, minta maaf lah. Kali ini pertama kali, selalunya saya tak buat ramalan awal, pertama kali saya beritahu anda saudara-saudari, PPBM akan hangus. Okey, bila pejuang dah masuk arena, sama ada sebagai parti berdaftar ataupun membawa orang pejuang, sebab pejuang dah lama. Okey, dah lama, maksud saya dah 2-3 bulan dah. Dekat Slim baru 2 minggu. Dekat Slim baru 2 minggu pun pertama kali dalam sejarah seorang calon bebas dapat simpan deposit dan dapat 1/3 daripada undi yang diperolehi oleh Pakatan Harapan dahulu, walaupun dia calon bebas, dan pejuang hanya diumumkan selama 2 minggu. Okey, so itulah yang bakal terjadi. Jadi aura, saya ulang, aura kuasa ketiga akan dimiliki oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan pada ketika kempen tidak akan ada isu lagi, sebab Tun is very clear. Dia dah tunjukkan kepada semua orang siapa tu Anwar Ibrahim. Dia dah tunjukkan kepada semua orang siapa tu Muhyiddin Yassin. Dia dah tunjukkan kepada semua orang siapa tu Najib Razak. Dia dah tunjukkan kepada semua orang siapa tu, termasuk DAP yang kebelakangan ni, walaupun dah tahu Anwar dah mempermainkan semua, DAP pun dah kena getah, tetapi masih tak boleh buat pendirian mengatakan enough is enough Anwar, kami tak hendak bersama anda. Mahathir secara tidak langsung dah tunjukkan. Jadi di peringkat kempen, dengan undi Melayu Islam yang dah pecah teruk ni, okey, kuasa ketiga akan muncul. Sebab itulah kerajaan takut untuk diadakan pilihan raya di Batu Sapi. Okey, Muhyiddin minta darurat. Dia dah dapat darurat di Batu Sapi untuk halang pilihan raya sebab COVID. Tapi sebenarnya tak perlu. Sama ada bagi terus kat warisan, atau kalau nak bertanding pun boleh buat SOP di mana tidak boleh ada kempen atas di luar. Cuma boleh ada kempen di media sosial. Senang. Habis cerita. Lepas tu buat SOP ketat untuk hari mengundi. Senang, habis cerita.
Tak boleh kempen di luar, rumah ke rumah, apa semua tak boleh. Cuma kempen di media sosial. Takut. Okey. Baik. Okey, itu penjelasan saya berkenaan dengan kuasa ketiga. Jadi saya harap anda faham kedudukan saya dalam isu ini. Okey. Saya harap anda faham perjuangan saya. Harap anda faham salah satu daripada banyak sebab mengapa saya tidak akan berganjak terhadap sokongan saya terhadap Tun. Kalau ada yang sangka saya ada kepentingan, minta maaf lah, anda dah tersasar jauh. Anda tak kenal siapa tu Regi J. Siritaudin. Okey? Baik. Dan saya di sini bukannya nak aibkan sesiapa. Walaupun kadang-kadang saya saya lantang kritik Anwar Ibrahim, saya lantang kritik Najib dan sebagainya. Tapi itu adalah berdasarkan perjuangan saya. Tetapi bukannya nak aibkan sesiapa dengan niat nak aibkan. Saya cuma nak cuba melakukan sumbangan saya dengan membaca zaman dan kemudian menentukan apakah peranan saya berdasarkan pembacaan zaman tu. Jadi apabila saya dah tentukan apa peranan saya melaksanakan tanggungjawab saya sebagai penyampai maklumat. Saya anggap diri saya sebagai penulis, aktivis dan pada tahap tertentu ahli politik. Okey. Tapi apa yang akan berlaku di masa depan saya tak tahu. Tapi niat saya very clear.